Salam sejahtera Malaysia. Matilah Rosma Mansur kali ini. Bukan matilah. Bukan. Kamu ni pandai-pandai aja. Habislah Rosma Mansur kali ini. Habislah dia kali ini. Apa tak habisnya? Nampaknya harapan terakhir Rosma Mansur semakin berkecai-kecai menjadi puing kecil. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya bukan nak tengok dia masuk penjara ke apakah kerana saya tak suka dia apa tidak, tetapi saya nak tengok supaya keadilan, kebenaran, kedaulatan undang-undang di Malaysia diteguhkan, dikekalkan dan sentiasa dijaga. Okey, keputusan terkini tuan-tuan dan puan-puan untuk Rosma Mansur sangat-sangat mengecewakan. Duka cita bagi Rosma Mansur. Berita ini memang amat mendukacitakan Rosma Mansur, dan Rosma Mansur menghampiri bilik-bilik kecil di Sungai Buloh. Apa boleh buatlah, salah tetap salah. Kalau terpaksa bermalam di Sungai Buloh, makan percuma roti. Entah apa disebut roti itu, roti masin dengan kopi sejuk. Apa boleh buatlah. Jadilah banduan terhormat di Sungai Buloh. Okey. Daripada satu berita yang telah dipercayai secara turun-temurun daripada dhmarket.com, satu portal berita international, dibaca lebih daripada 50 buah negara. Jadi ini bukan fitnah ya. Jangan kata fitnah pula. Kalau fitnah kamu saman ni syarikat ni. dhmarkets.com. Akhirnya keputusan diumumkan tiada kes boleh dipertikaikan dalam permohonan semakan kehakiman Rosma. Jadi maksudnya kes itu memang betul-betul. Betul lah tu. Okey, kamu bagi komen. AGC berkata tiada kes yang boleh dipertikaikan dalam permohonan semakan kehakiman Rosma Mansur. Saya bacakan berita penuhnya. Tiada kes yang boleh dipertikaikan. Habis. Memanglah apa mau dipertikaikan lagi. Remeh dan menyusahkan. Aduh. Sudahlah, remeh, menyusahkan lagi. Jabatan Peguam Negara atau AGC berhujah dalam bantahannya terhadap usaha Datin Seri Rosma Mansur untuk mencabar pelantikan Datuk Seri Gopal Sri Ram sebagai timbalan awam kanan, sebagai timbalan pendakwa awam kanan. Pendakwa dalam perbicaraan rasuah projek hybrid solar yang bernilai 1.26 bilion ringgit Malaysia yang merupakan percubaan untuk membatalkan perbicaraan beliau yang telah selesai. Dalam dokumen mahkamah yang dilihat oleh dhmarkets.com, AGC, responden pertama dalam perkara itu memfailkan bantahan awal atau PO pada Rabu 6 Julai yang lalu terhadap permohonan Rosma Mansur untuk mendapatkan kebenaran. Permohonan untuk mendapatkan kebenaran ini mesti ditolak serta-merta kerana tiada kes yang boleh dipertikaikan, dan permohonan ini tidak lain hanyalah remeh dan menyusahkan. Kes sia-sia yang tidak memerlukan penyiasatan lanjut secara penuh antara pihak. Kata Peguam Kanan Persekutuan iaitu Samsul Bul Hasan. Okey. Dalam kes semakan kehakiman kebenaran perlu diberikan untuk memastikan permohonan itu tidak remeh atau menyalahgunakan proses mahkamah. Isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak memfailkan permohonan itu pada 26 Jun yang lalu dengan menamakan Peguam Negara, Pendakwa Raya, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Okey, dia memohon pengisytiharan bahawa percubaan solar hybrid solarnya adalah terbatal. Bukan percubaan lah, ini direct translate, inilah masalah. Bila dia translate daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia, tunggang tegalang dia punya laporan. Okey. Trial ini maksudnya perbicaraan, tapi bila translate jadi percubaan. Waduh. Dia memohon pengisytiharan bahawa perbicaraan solar hybridnya adalah terbatal dan tidak sah. Pengisytiharan itu berdasarkan kesahihan surat pelantikan Sri Ram atau fiat. Okey, bagaimanapun dalam PO, Samsul menegaskan bahawa
permohonan untuk semakan kehakiman dibuat di luar masa kerana ia sepatutnya dibuat dalam tempoh 3 bulan apabila alasan ketidakpuasatian mula timbul. Ya, betul. Dah lama panjang sudah tiba-tiba membuat begitu lagi. Jadi adakah ini satu teknik terbaru untuk menangguh-nangguh supaya akhirnya tangguh, punya tangguh, last lepas. Tapi saya percaya Mahkamah Malaysia adalah mahkamah terbaik. Keadilan, kebenaran pasti akan menang juga akhirnya. Tahniah diucapkan kepada semua hakim, semua peguam negara yang memang tetap berdiri teguh dengan kedaulatan undang-undang negara Malaysia. Okey? Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Kita jumpa lagi pada berita-berita, ulasan-ulasan berita yang akan datang. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belum pun habis kes SRC International 1MDB, banyak lagi kes-kes yang lain, Yayasan Akal Budi. Tiba-tiba baru-baru ini timbul satu lagi kes yang amat besar yang sentiasa ditakuti oleh seluruh negara berkenaan dengan rasuah-rasuah. Tetapi kali ini tuan-tuan dan puan-puan, SPRM akhirnya membuat pengumuman yang mengejutkan. Apabila SPRM menyiasat jika projek ladang durian Gunung Inas ada unsur rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengumpul maklumat dan membuat tinjauan bagi menentukan sekiranya wujud unsur-unsur rasuah atau salah laku yang berkaitan dengan pembangunan projek ladang hutan durian Musangking. Musangking lagi. Musangking di Gunung Inas di Kupang, Baling, Negeri Kedah. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Syarul Nizam Abdul Manap berkata, ia adalah langkah awal Suruhanjaya itu untuk mengenal pasti sekiranya wujud sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya yang dilakukan oleh mana-mana pihak yang berkaitan. Katanya dalam kenyataan itu, buat masa ini pihak kami akan menemui dan menemu juga pegawai-pegawai agensi yang terlibat dan mereka yang boleh membantu kami dalam tujuan untuk pengumpulan maklumat yang relevan, katanya. Tambahnya lagi, jika ada asas berlaku kesalahan rasuah, maka pihak kami akan ambil tindakan sewajarnya. Tambahnya lagi, jika berlaku sebarang pelanggaran prosedur, maka perkara ini akan dirujuk kepada pihak yang terlibat untuk tindakan penambahbaikan, katanya ketika dihubungi oleh bernama pada hari ini. Beliau berkata, SPRM akan mendapatkan dokumen dan kenyataan saksi yang terlibat dalam membuat keputusan pada peringkat awal projek itu diluluskan atau lebih awal daripada itu. Syarul Nizam berkata, sekiranya SPRM tidak menemukan sebarang kesalahan di bawah bidang kuasanya, Suruhanjaya itu akan menyerahkan kepada agensi lain untuk tindakan yang lanjut. Pada 4 Julai yang lepas, beberapa kawasan di Baling dilanda banjir selepas hujan lebat berterusan selama 3 jam menyebabkan 1,490 penduduk terjejas selain meragut 3 nyawa. Pembangunan ladang durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi di Dawah menyumbang kepada kejadian itu yang mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek itu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, memang bikin panas betul-betul kalau ini sebab hujan banjir, banjir kilat tersebut yang telah menyebabkan ramai orang dilanda musibah dan ada 3 nyawa yang melayang kerana perkara ini. Memang bikin panas. Dan memang saya setuju supaya SPRM buat siasatan betul-betul kalau memang ada unsur rasuah, kalau memang patut dihadapkan ke mahkamah, diambil tindakan. Jangan main-main. Ini boleh melibatkan keselamatan orang. Ini boleh melibatkan nyawa orang. Sekarang didakwa pula
ladang ataupun pegunungan ladang di Durian Musangking di Gunung Inas berhampiran kawasan tragedi itu didakwa menyumbang kepada kejadian itu yang telah mendorong desakan pelbagai pihak agar siasatan dilakukan ke atas projek terbabit. Siasat betul-betul, betulkah itu puncanya? Kalau betul itu puncanya, pastikan orang yang berkenaan dihadapkan ke mahkamah. Kesian orang yang dilanda musibah. Kalau tidak ada keadilan, kalau tidak ada kebenaran disingkapkan, itu memang menyebabkan keluarga pasti sakit hati yang berpanjangan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye.